mendidik 1 Mei bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang ramai diminta berwaspada dan jika tiada keperluan, elakkan terdedah dengan cuaca panas yang boleh memudaratkan kesihatan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, setakat ini kes berkaitan strok haba masih terkawal. Namun Kementerian Kesihatan KKM melakukan pemantauan teliti secara berterusan. Kita memang memantau setiap hari kes-kes tersebut, tapi setakat hari ini kita tidaklah ada kes-kes yang terlalu mendesak ataupun banyak kes yang dilaporkan kepada pihak kementerian. Setakat Sabtu, 5 kes gangguan kesihatan akibat cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Angka itu melibatkan 1 kematian kanak-kanak 11 tahun akibat strok haba dan 1 kematian bayi berusia 19 bulan kerana kelesuan haba. Kedua-duanya berlaku di Kelantan. 3 lagi kes dilaporkan di Sarawak membabitkan 2 kes kekejangan haba dan 1 kes kelesuan haba. Selain menggalakkan pemakaian pelitup muka di sekolah, KKM turut mengingatkan ibu bapa agar memastikan anak-anak sihat dan tidak bergejala sebelum menghantar mereka ke sekolah. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, langkah itu sebagai pencegahan penularan jangkitan COVID-19 di institusi pendidikan. Tapi kalau bergejala, kita juga meminta supaya ibu bapa memantau, dan kalau tidak perlu pergi ke sekolah dan pergi berjumpa doktor dan sebagainya, tindakan itu haruslah diambil. Sebabnya kita tidak mahu kalau dia bergejala pergi ke sekolah dan menginfeksi rakan-rakan sekolah yang lain. Jadi eloklah kalau perkara itu terus dipantau oleh ibu bapa. Jelasnya KKM sebelum ini ada berbincang dengan Kementerian Pendidikan KPM untuk menggalakkan pemakaian pelitup muka dalam kalangan pelajar bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Hospital Tuanku Fauziah di Kangar. Hadir sama Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan. Dalam perkembangan berkaitan, ujian kendiri COVID-19 disifatkan wajar dilakukan oleh murid sekolah sebagai usaha mencegah jangkitan virus yang tidak dijangka. Presiden Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan berkata, langkah itu juga untuk memastikan tahap kesihatan murid sentiasa dapat dipantau. Jelasnya lagi, sebagai langkah awal bagi memberi keyakinan kepada orang ramai juga, Kementerian Pendidikan boleh membekalkan kit ujian kendiri percuma khususnya kepada warga pendidikan pada minggu pertama persekolahan. Langkah seterusnya ialah pengawalan harga dan piawaian ujian kit secara berkala oleh KKM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penggunaan pelitup muka dan garis panduan juga perlu dilaksana kembali katanya sebagai mengekang virus daripada merebak tanpa disedari. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan Selamat Hari Pekerja sempena sambutannya hari ini. Turut menzahirkan ucapan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ucapan Seri Paduka Baginda berdua itu dimuat naik di Facebook Istana Negara. Tema sambutan pada tahun ini ialah Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Gaji penjawat awam terutama di peringkat rendah yang tidak memuaskan akan dinilai semula kerajaan. Jaminan itu diberi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menzahirkan komitmen itu walaupun beliau mengambil alih pentadbiran negara dalam keadaan keuangan semasa yang amat parah. Gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena sambutan Hari Pekerja 2023 di Putrajaya. Beliau turut meminta tempoh setahun diberikan dan jika wujud trend peningkatan hasil, isu upah penjawat awam akan diselesaikan. Selain itu, kajian semula juga akan dilakukan terhadap pemberian bonus serta apa sahaja kemudahan termasuk kesihatan yang akan disegerakan. Dr. Mala Santi Santera Segapan dipilih sebagai penerima anugerah pekerja contoh pada sambutan Hari Pekerja 2023. Beliau menganggap anugerah yang diterima sebagai pemangkin semangat untuk terus berkongsi tips kesihatan berguna dengan orang ramai.
Kami daripada healthcare workers, doktor-doktor perubatan yang berada di media sosial, terutamanya health influencers, kami akan terus-menerus memberikan informasi yang tepat dan diiktiraf di media sosial dan di mana-mana media yang kami diberi peluang. Tetapi sebagai rakyat, kami juga perlukan sokongan daripada anda semua untuk hanya follow, iktiraf dan berikan viral kepada konten yang bermanfaat. Doktor berusia 40 tahun ini ditemui pada Majlis Sambutan Hari Pekerja 2023 siang tadi. Jika suatu masa dahulu jalan petani di Sungai Petani Kedah sekadar lorong sunyi yang mengundang kerisauan pengunjung, terutamanya pada waktu malam, kini ia sudah berubah menjadi lokasi tumpuan generasi muda hasil kreativiti sekumpulan anak muda. Dijenamakan sebagai pusat kegiatan ekonomi, paparan mural dengan kerlipan lampu yang menerangi lorong itu menjadikan daya tarikan terbaharu muda-mudi. Idea ini diasaskan Ainul Zulkarnain dan Muhammad Daniel Halis yang melihat potensi mempopularkan lokasi ini selepas membuka perniagaan kopi di sini. Ramadan lalu menjadi medan ujian apabila lebih banyak vendor terutamanya dalam kalangan peniaga muda menyertai jualan dengan nama Basah Tekak dengan sokongan Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSP. Selepas lorong ni kami transform ke sebagai usaha mencantikkan lorong ni, kami buat mural dan kami letak lampu dan buat sedikit decoration, dan bila kami panggil anak-anak muda berkumpul di sini, di situ kami dapat mendatangkan aktiviti yang berfaedah, menjadi platform untuk usahawan anak muda berkarya dan melontarkan idea mereka di sini. So sekaligus benda ini adalah satu idea baru, satu tarikan yang baru. Benda ni mungkin akan menjadi ekonomi baru di Bandar Sungai Petani ini. Melihat sambutan yang menggalakkan, pihaknya ingin meneruskan bazar ini dengan penyertaan dari vendor seluruh negara dengan tema yang berbeza setiap bulan. Idea ini disambut baik pengunjung yang melihat Sungai Petani sebagai lokasi vintage yang mempunyai peminatnya tersendiri. Looking at SP sekarang ni, dia dah makin best. Kalau balik kampung pun lagi rancak sebab tengok growing macam-macam jenis culture dah diwujudkan. So it's becoming a trending and seronok lah balik kampung kan kali ni. And then orang kata untuk generasi baru ni, diorang nak OOTD, nak ambil gambar, nak tengok beautiful decoration. I think mereka senang, bukan kata dihasut, tapi they get easily influenced by orang kata marketing of an event, what they can find at the event, ikut apa yang trending kan. So anak muda kan, diorang suka benda yang baru and fresh. Penganjuran Basah Tekak ini turut mendapat perhatian Ahli Parlimen Sungai Petani, Dr. Muhammad Taufik Johari yang mahu ia ditambah nilai. Antaranya dengan menjadikan Jalan Petani sebagai lokasi bebas kenderaan pada hari-hari tertentu. Kita tutup jalan hujung ke hujung dan kita jadikan ini adalah acara mingguan. Contoh Coffee Night Sabtu malam Ahad. Okay, kita akan tutup jalan dari hujung ke hujung dan semua tak ada kereta langsung. Dan tempat ni bukan untuk berniaga tapi untuk masyarakat, tempat rekreasi masyarakat. Jadi masyarakat boleh main bicycle, cycling di sini. Kita boleh juga santai, piknik, street art. Kita boleh berkarya di sini dan tak ada langsung kereta. Kereta, motor semua tak boleh masuk. Cadangan itu katanya akan dibawa untuk pertimbangan pihak MPSP secepat mungkin. Lain pula kisahnya di Melaka. Golongan peniaga dan pelancong tempatan kecewa terhadap tindakan segelintir pihak yang melakukan vandalism sehingga mencemari bangunan bersejarah di tapak warisan UNESCO di Bandar Hilir. Perbuatan tidak bertanggungjawab itu amat memalukan, terutama ketika beberapa bangunan peninggalan penjajah Portugis itu dikunjungi ribuan pelancong yang menghabiskan cuti panjang sempena Hari Pekerja. Berdasarkan tinjauan di beberapa bangunan berusia lebih 500 tahun di tapak warisan ini, terutama di atas Bukit St. Paul atau kini dikenali sebagai Bukit Melaka, terdapat contengan dan lukisan di dinding yang mencacatkan pemandangan. Lebih memalukan, terdapat tulisan dan lukisan berunsur lucah diconteng di bangunan peninggalan penjajah ini.
Ia tidak termasuk kekotoran seperti sampah, puntung rokok dan barangan terpakai yang dilonggokkan di dalam bangunan berkenaan. Keadaan itu menyebabkan ada pemandu pelancong yang membawa pelancong asing terpaksa mengelak melalui kawasan contengan terbabit. Ia bagi memastikan kesan perbuatan memalukan itu tidak dilihat pelancong asing. Seorang pemandu pelancong, Johnson Sisraja, kesal dengan perbuatan tidak bertanggungjawab itu yang merosakkan imej negara. I bring multiple different countries people to a tour, but it's very, very saddening to see that people have vandalized. Please, you people who come over to this historical place, please do not put your signatures or write anything, because this is our historical stuff. Seorang peniaga, Muhammad Daniel Abdullah, pernah menegur segelintir remaja yang cuba melakukan vandalism. Dia yang berniaga di luar bangunan itu sejak 30 tahun lalu percaya perbuatan tidak bermoral berkenaan lazimnya dilakukan pihak tertentu pada waktu malam ketika pengunjung dan peniaga tidak ramai di kawasan itu. Ada pernah saya marah juga. Ada segelincir macam budak-budak sekolah datang kan, nak tulis kan. Saya kata tak boleh. Kadang-kadang minta saya punya pen nak. Saya kata tak boleh. You nak tulis kat rumah you. Jangan tulis kat sini. Sementara itu, pelancong tempatan Amirul Afandi Muhammad Sahar dari Johor meluahkan rasa kesal kerana perkara ini dilakukan generasi muda yang sepatutnya menghargai peninggalan sejarah tanah air sendiri. Dan saya harap juga kerajaan memperketatkan lagi undang-undang dalam vandalisme ni. Betul, pelancong luar datang lihat apa yang kita buat, ia akan menjejaskanlah imej negara kita. Masih di Melaka, kerajaan negeri diminta memainkan peranan lebih aktif bagi merancangkan semula industri fashion tempatan sekaligus menjadikan Melaka sebagai bandaraya fashion di rantau ini. Pengerusi Shanghai International, Datuk Leong Se berkata, sejak pandemik COVID-19 melanda negara, perkembangan industri fashion di Malaysia dan Melaka khususnya agak perlahan. Of course, I hope that the government can help me to do more fashion shows in Melaka itself, but can use my facilities, but to give students from university a chance to portray their talent. And also, I hope that Melaka government can help me to groom brands under SDG. Beliau bercakap kepada media selepas majlis pertunjukan fashion Eid Mubarak di Air Keroh, Melaka. Jelas Datuk Leong hanya di peringkat kerajaan mampu menarik pemain industri fashion antarabangsa untuk datang ke Melaka bagi memajukan industri berkenaan. Pada majlis pertunjukan fashion tersebut, 15 pereka fashion tempatan menampilkan 90 rekaan terbaru masing-masing. Ia termasuk persalinan tradisional lelaki yang diberi sentuhan moden. Kami warga SKDI mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Mahazahir dan Batin. Kami dari SK Lemah ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Mahazahir dan Batin. Mindaku selalu ku setia. Bertemu kembali. Walaupun tidak pernah menjejakkan kaki ke dalam kapal terbang seumur hidupnya, seorang pemuda di Lagos, Nigeria berjaya membina sebuah model pesawat kawalan jauh. Ia dibina menggunakan bahan terbuang yang dikitar semula. Bolaji Fatai, 21 tahun yang tinggal di kawasan kejiranan miskin di Lagos, membuat pesawat kecil ini menggunakan styrofoam yang dikutip dari tempat pelupusan sampah. Ia kemudian dipotong mengikut bentuk pesawat yang dikehendaki dan diikat menggunakan pita pelekat. Untuk bahagian kipas pesawat dan alat kawalan jauh pula, dia membelinya dari sebuah kedai setelah menyimpan wang selama 2 tahun. I started this when I was 7. I started picking things around, making some little projects, and even I built cars before. But my focus was on airplanes because whenever I see airplane fly, it gives me a very overwhelming joy. Self-taught engineer. I didn't learn it from anyone. I learned it on my own, like through my research. I did online on the internet. Segala usaha dan minat mendalamnya nyata berbaloi apabila dia ditawarkan menjalani latihan amali di sebuah syarikat teknologi. Langkah pertama yang penting ke arah impiannya menjadi seorang jurutera aeronautik. Pertama kali berada di dalam air mungkin sesuatu yang menakutkan buat kanak-kanak. Untuk si cilik dengan masalah pendengaran yang mahu belajar berenang, cabarannya mungkin lebih besar.
Tanpa bantuan alat pendengaran, pergerakan dan gema di dalam air boleh menjadikan kanak-kanak OKU pendengaran hilang pertimbangan. Di Lapas Bolivia, seorang jurulatih renang, Olga Laura Salamanca, amat memahami situasi itu. Justru dia tampil menawarkan beberapa kelas percuma untuk kanak-kanak OKU pendengaran. Melaluinya, segala pergerakan seperti menendang air atau strok diajar dengan cara yang lebih ekspresif kerana disertai bahasa isyarat. Usaha ini dilakukan Salamanca berdasarkan pengalamannya sendiri yang mengambil masa lebih 20 tahun untuk belajar berenang kerana tiada jurulatih yang boleh berkomunikasi dengannya. Tegasnya, usaha sebegini penting untuk pembangunan komuniti agar semua golongan kanak-kanak mendapat pendidikan dan pengalaman yang sama. Mi hijo ya lleva tiempo en las clases, ya nada, entra al agua, obviamente con bracitos. El tema de la natación le ha ayudado bastante porque es un deporte completo, le ha ayudado a desestresarse. Untuk setiap kelas, Salamanca mengajar antara 10 hingga 15 kanak-kanak. Seorang pelari ultramarathon mengurung dirinya di dalam sebuah kotak kaca selama 15 hari di tengah bandar di Sofia, Bulgaria. Ia bertujuan mengumpul dana bagi membantu golongan muda bawah 18 tahun melawan dan mencegah ketagihan dadah, alkohol dan media digital. I've got 15 days here. I'll be locked inside. I will have a communication with outside world, only 30 minutes per day, where I'm just going to answer questions if they have any challenges to give me, because one of the reasons I'm doing it is for charity. I do a lot of stuff for charity, and all money we gain from all this, they're going to go to addictions. We're talking about drugs. We're talking about digital addictions. We're talking about anything that kids and young people can get addicted to. Menurut Georgiev yang juga seorang penceramah motivasi, beliau mahu membuktikan jika seseorang dikurung di dalam sebuah kotak, ia akan mengubah mereka dari segi psikologi. Sepanjang 15 hari, dia hanya mempunyai sebuah katil dan mesin larian treadmill dan tiada akses kepada buku, komputer atau telefon. Sukan. Impian bergu profesional negara Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi untuk menamatkan kemarau kejuaraan Asia bagi acara bergu lelaki tidak kesampaian. Perlawanan akhir menentang gandingan India, Satwik Sairaj Rankin Reddy dan Chirag Shetty. Pasangan negara terpaksa akur bergelar naib juara selepas bertarung dalam permainan 3 set. Ia tetap satu pencapaian baik, lebih-lebih lagi menjelang kempen Piala Sudirman yang akan berlangsung tidak lama lagi. Berdasarkan rekod pertemuan, kedua-dua pasangan mempunyai peluang seimbang untuk bergelar juara. Persembahan baik disajikan Yew Sin Ee Yi pada set pertama, menang 21-16. Bagaimanapun, kebangkitan berjaya dilakukan pihak lawan menyaksikan Yew Sin Ee Yi terpaksa melepaskan set kedua dengan kekalahan 17-21. Set penentuan pertarungan sengit disajikan kedua-dua pasangan, namun kelebihan nyata memihak gandingan India yang menutup aksi dengan kemenangan 21-19. Terlepas gelaran juara, bermakna impian untuk menamatkan kemarau 15 tahun kejuaraan Asia yang kali terakhir dimenangi gandingan Chun Tan Fook dan Lee Wan Wah pada 2007 belum terlerai. Apapun, ia tetap persembahan yang cukup baik dari gandingan profesional ini yang akan turut membarisi skuad Piala Sudirman pada 14 hingga 21 Mei ini di Suzhou, China.
Kejayaan pasukan Todak bergelar juara MPL Malaysia bagi musim ke-11 membawa makna cukup besar buat dua pemainnya yang terpilih untuk membarisi skuad Mobile Legends Bang Bang MLBB Malaysia ke Sukan C Kemboja. Muhammad Daniel Fuad atau Ciku Guys bersama rakan sepasukan Idrin Abdul Jamal Momo bakal membawa cabaran negara di Phnom Penh nanti bersama 3 lagi pemain untuk melengkapkan senarai 5 sepasukan. Dan pastinya mereka mahu menebus kehampaan pada penyertaan edisi lalu di Hanoi, Vietnam yang menyaksikan Malaysia sekadar menamatkan saingan di tempat keempat. Berbanding edisi lalu yang terus membariskan pasukan Todak selaku juara pada sesi pemilihan kesukan C Hanoi, skuad MLBB kali ini adalah berdasarkan gabungan beberapa pemain dari pasukan berbeza dengan penilaian antara yang terbaik di posisi masing-masing. Namun semangat cukup tinggi pasti akan ditampilkan dua pemain, Muhammad Daniel Fuad Ciku Guys dan juga Idrin Abdul Jamal Momo yang baru menjulang kejuaraan MPL Malaysia buat kali ketiga bersama pasukan Todak. Todak semalam melakar kemenangan cukup bergaya apabila menundukkan tim SMG menerusi kemenangan 4-0 pada aksi Grand Final MPL Malaysia musim ke-11. Paling teruja semestinya Ciku Guys yang turut diumumkan sebagai pemain paling bernilai pada pusingan play-off selepas tampil dengan permainan cukup kemas selaku pemain di posisi gol laner. Benda saya nak kena improve ialah landing phase kot, and kena bersabarlah nak keluar seperti bila, sebab mostly saya banyak mati first blood lah. So benda tu pun bagi untuk saya memang saya kena belajar secepat mungkin sebab saya ada SEA Games dengan MSC nanti. So insyaAllah saya akan perbaiki benda tu. Acara MLBB di Kemboja dijadual bermula dari 12 hingga 14 Mei. Untuk rekod, skuad MLBB negara pernah meraih satu pingat gangsa iaitu pada Tamasya Sukan C 2019 di Filipina. Selangor Meg mengatasi Selangor TOT United dalam aksi sengit 6-4 di Liga Premier Futsal Malaysia MPFL sekaligus meletakkan mereka dalam carta teratas kumpulan B. Dalam aksi yang berlangsung di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam, Yazid Kamaruzwan meletakkan Selangor TOT United di hadapan seawal minit pertama sebelum Selangor Meg menyamakan keadaan menerusi Syed Aizat Daniel Syed Nasir 5 minit berselang. Giliran Selangor Meg pula mendahului babak pertama hasil penyudah Matias Vasconcelos Silva minit ke-17. Selepas rehat, aksi berbalas jaringan disajikan TOT United menjaringkan 3 gol menerusi Farih Kabibur Rahman yang menghasilkan 2 jaringan beserta 1 dari Pukan Dongdang. Manakala Vasconcelos Silva menyumbang gol kedua peribadi diikuti Ali Ibrahimi yang turut menjaringkan 2 gol manakala 1 dari Aidil Syahril Rosli. Keputusan penuh 6-4 memihak Selangor Meg memastikan mereka bergelar pendahulu kumpulan B mengumpul 15 mata hasil 5 kemenangan daripada 6 perlawanan. Gelagat mencuit hati dua pasangan kembar Pandar Gergasi bersantai sambil menikmati makanan di Zoo Chongqing, China mengakhiri buletin didik. Saya Midi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.